Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ni kita sambung topik 10.3 sebabnya last week Cikgu Izzuddin dah cover kan untuk 10.2. Okey, jadi kan untuk 10.2 ni yang awak perlu faham adalah macam mana struktur jantung, kemudian apakah komposisi darah manusia, dan struktur jantung tu lah, apa injak bronkoskopik, injak tracheoskopik, vena cava, injak sabit, apa fungsi injak, kenapa kena kenapa injak ni perlu, apa yang jadi pada kita kalau injak ni bocor. Kemudian apa pula yang akan terjadi kalau injak ni loose, maksudnya dia punya otot tu loose lah, sudah tidak kenyal lah, maksudnya tidak boleh menahan aliran darah. Okey, jadi semua tu termasuklah juga jenis-jenis sel darah, iaitu sel darah merah dan sel darah putih. Okey, sel darah putih ada dua jenis tu satu yang bergranul, satu yang tidak bergranul. Kemudian platelet lah. Okey. Dan salur darah manusia iaitu arteri, kapilari dengan vena. Jadi semua tu telah pun di cover oleh Cikgu Izzuddin. Minggu ni Cikgu nak buat revision sikit lah dengan apa yang Cikgu Izzuddin dah ajar tu. Kemudian kita terus masuk topik 10.3. Okay, iaitu mekanisme denyutan jantung. Okay, korang dah tengok kan apa video yang Cikgu send dalam grup tu? Bolehlah tengok-tengok sebab di situ dah ada video ringkas macam mana jantung berfungsi. Dan ada juga video yang Cikgu send impas tu yang macam renjata elektrik tu. Impas lah macam mana daripada atrium turun kepada ventricle. Dia punya nadi tu macam mana dia macam sebut okey, tak apa, kejap lagi kita cover. Okay, jadi hari ni korang akan belajar tentang mekanisme denyutan jantung. Okey, hari ni akan belajar tentang macam mana mekanisme jantung manusia ni sebenarnya dipengaruhi lah ataupun dimulakan dimulakan lah oleh nodus sinoatrium, nodus atrium ventricle, kemudian ada bekas cyst dan genital Purkinje. Kemudian apakah daya menyebabkan peredaran darah manusia ni berlaku. Kemudian pengepaman jantung, macam jantung mengepam, pengenyutan otot rangka dan okey, sekejap. Boleh sekejap. Okey, itu saja. Jadi kita terus ke 10.3. Sekejap, cikgu nak revision sikit 10.2. Sekejap. Ya. Oh, buat ke? Oh, ya ke? Datang. Tak ada pun. Okey, jadi struktur jantung ada 4 chamber lah, ada 4 ruang. Yang utama, ada atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, dan setiap chamber tu dia ada injak ataupun pintu yang membeza, yang menghasilkan darah yang berada di setiap bilik tu, setiap chamber tu. Sekejap korang
Okey, kemudian ada juga aorta, iaitu arteri yang besar-besar, dan ada juga vena cava iaitu vena yang besar-besar. Vena bawa masuk darah dalam jantung, aorta bawa keluar darah keluar dari jantung. Okey, kemudian komposisi darah, okey, ada dua, plasma darah dengan komponen sel. Jadi dalam komponen sel tu ada tiga pula. Ada sel darah merah, ada platelet dan sel darah putih. Sel darah merah untuk pengangkutan, platelet untuk pembukaan darah dan sel darah putih untuk sistem pertahanan badan lah. Okey. Kemudian dalam plasma darah pula ada air, ada protein plasma, ada bahan terlarut dan ada hormon dan enzim. Okay, jadi ini adalah komponen yang berada di dalam salur darah kita, dalam darah kita. Okay, ini adalah sel darah merah. Okay, sel darah merah bentuknya seperti donat. Okay, dia tak ada nukleus dan dia hanya ada hemoglobin lah. Okay, hemoglobin ni dia menyebabkan darah warna merah dan dia ni jugalah yang akan mengikat oksigen lah untuk menjadi hemoglobin untuk bawa oksigen tu pergi ke mana-mana. Dan platelet untuk pembukaan darah. Okey. Okey, ini adalah cerita tentang katak. Okey, sel darah merah katak ada nukleus dan sel lebih besar dari sel darah manusia. Jadi apakah kebaikan dan keburukan? Okay, dia ada sel darah. Okey, bila dia ada nukleus maka dia tidak boleh mengangkut oksigen 100% lah. Okey, dia tak boleh angkut oksigen 100% berbanding dengan sel darah merah manusia. Walau bagaimanapun saiznya lebih besar sebab dia nak mengatasi masalah tak boleh angkut darah tadi tu. Okey. Kebaikannya macam katak dia bernafas dari dua organ, kulit dan paru-paru. Okey, jadi ada yang ambil darah ada yang ambil oksigen daripada paru-paru, ada yang ambil darah ada yang ambil oksigen daripada kulit. Jadi di situlah ada kebaikan. Okey, kemudian ni untuk sel darah putih. Okey, secara amnya secara amnya yang di atas ni. Kemudian perbezaannya adalah antara granul dengan agranul lah. Granul ni maksudnya dia ada granul, granul dia tak ada granul. Aku tu cakap. Okey. Apapun mereka ni memang berguna untuk pertahanan badan. Pertahanan badan ni tak semestinya melawan penyakit lah, melawan patogen, melawan mikroorganisma. Kadang-kadang dia juga akan melawan ataupun bertindak balas dengan bahan-bahan protein yang masuk dalam badan. Contoh orang yang alah pada seafood, orang yang ada eczema, orang yang ada resdung, orang yang ada alahan pada habuk, orang yang ada alahan pada putih debunga. Itu semua itu semua nanti akan bergerak balas ataupun akan bertindak dengan sel darah putih. Maksudnya sel darah putih ni fungsi dia bukan saja untuk lawan penyakit, bukan saja lawan mikroorganisma, tapi dia juga terlibat dalam pertahanan badan lah. Maksudnya kalau orang tu ada alahan pada habuk ataupun alahan pada habuk tu macam senang sangatlah. Okay, alahan pada seafood. Okay, bila dia makan seafood, ada protein di dalam udang, dan sotong ni. Okay, untuk orang yang dalam badan dia juga ada protein yang mengesan protein daripada udang dengan sotong ni sebagai antigen. Okay. Jadi badan dia akan react, badan dia akan bergerak balas. So badan akan hasilkan hingus, badan akan hasilkan radang. Jadi orang yang makan ni dia akan dapat sign lah, dia akan dapat tanda-tanda iaitu muka dia bengkak. Jadi dia terus berhenti makan. Dia tahulah selepas ni dia allergic pada benda-benda macam ni. So siapa yang menggerakkan, siapa yang menjanakan, yang nak bagi maklumat pada kita ni, pada badan ni, ini adalah allergic. Sel darah putih lah. Maksudnya sel darah putih ni bukan fokus hanya kepada selamatkan diri kita daripada kuman, bakteria je tak. Tapi dia lebih, sebab tu fungsi sel darah putih adalah pertahanan badan. So salah satu pertahanan badan adalah selamatkan diri kita daripada bahan-bahan yang boleh mengganggu
proses fisiologi dalam badan kita. Contohnya tu lah habuk, makan seafood ataupun makan ayam ikan yang dah lama. Okay. Badan kita akan hasilkan histamin. Okay. Histamin ni dia akan react, dia akan bergerak balas dengan protein yang ada dalam seafood ataupun makanan yang tak segar ni. Macam tu. Okay. Kemudian salur darah ada 3 lah. Ada arteri, ada kapilari dan ada vena. Arteri macam biasa bawa darah yang banyak oksigen. Vena bawa darah yang kurang oksigen ataupun terdioksigen, dan tempat pertemuannya adalah kapilari. Okey, arteri, kapilari, okey. Jadi tiga-tiga ni ada perbezaan dari segi tebal dinding, saiz lumen, injap tekanan darah, dan ni telah diterangkan oleh Cikgu Izzuddin kah hari tu? Cikgu masa tu ada dekat rumah saudara sebab rumah tu tak ada air. So tak berapa pay attention sangat. Okey lah. Okey, kemudian okey, kita masuk apa yang kita nak belajar hari ni, iaitu tentang mekanisme denyutan jantung. Okey. Okay, ini adalah gambar otot, tisu otot, iaitu tisu otot kardium. Dan susunan tisu otot kardium ni khas di jantung saja. Okey. Jadi soalannya, bagaimanakah darah diedar ke seluruh badan? Jadi darah diedar ke seluruh badan melalui jantung lah. Okey. Jadi soalannya, macam mana jantung tu dimulakan? Macam mana jantung tu nak mula mengepang? Siapa yang suruh? Siapa yang kawal? Macam tu. Okey, jadi ini adalah tisu. Dah. Okey, good. Ni adalah tisu otot kardium. Dia ambil tu lah. Tisu otot kardium ni dia bersambung. Bersilang dan bersambung. Dan kenapa dia bersambung adalah supaya nanti impas elektrik ni akan disebar dengan cepat, melalui jantung, dan pada masa yang sama dia akan merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Kalau sel otot ni berpisah satu-satu, penyebaran impas elektrik tu, maksudnya rangsangan daripada atrium ke ventrikel tu tidak berlaku dengan cepat dan terpisahlah. Jadi jantung tak boleh bergerak macam tu. Kalau jantung ni impas saraf dia lambat ataupun impas elektrik dia lambat, akan ada gap, akan ada selang masa yang menyebabkan jantung tak boleh bekalkan darah yang banyak oksigen ke seluruh badan. Jadi dengan sebab itu susunan tisu otot kardium ni dia adalah bersambung. Kenapa bersambung? Untuk mempercepatkan atau untuk memastikan impas elektrik ni disebar dengan cepat dan serentak pada masa yang sama akan merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan seragam. Okey. Otot kardium bersifat myogenik. Maksudnya jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impas daripada sistem saraf. Maksudnya dia ni tak perlu dirangsang daripada otak. Tak perlu dirangsang daripada saraf pinggang. Tak perlu. Okey, yang dia perlu adalah ventrikel boleh mengecut bila atrium pas, ataupun bila atrium sebarkan impas elektrik ke ventrikel, ventrikel boleh mengecut. Dan bila ventrikel boleh mengecut, bila dah mengecut dia pula akan sebarkan impas tu ke atrium balik. So dia begitu sajalah. Tidak perlu terima impas ataupun arahan daripada otak ataupun saraf pinggang. Sistem saraf tak perlu. Ya, sekiranya otot kardium disimpan dalam larutan beroksigen yang suam
dan mengandungi nutrien, otak-otak akan mengecut dan mengendus secara berimbang dengan sendiri. Inilah konsep yang digunakan dalam pemindahan organ. Okay, bila satu-satu pesakit mengalami kematian otak ataupun death brain, brain death, sekiranya pesakit itu adalah dia isytiharkan diri dia sebagai penderma organ, organ donor, okay, orang yang isytiharkan diri sebagai penderma organ ni, dia dapat satu kad lah. Yang selalunya kita akan simpan dalam wallet lah. Okay, dalam wallet. Okay, kemudian bila pesakit itu kematian otak ni selalunya dia ni hidup tapi dia bergantung penuh kepada tangki oksigen. Maksudnya kalau kita kita pisahkan tangki oksigen tu, terus pesakit tu akan mati. Okey. Jadi kalau dia adalah penderma organ dan dia mengalami kematian otak, okay, jadi kan sebelum oksigen tu dicabut daripada pesakit yang mati otak dan penderma dan isytihar diri sebagai penderma organ ni, dia akan dibedah, dikeluarkan jantung, dan jantung tu cepat-cepat akan disimpan dalam bekas yang mengandungi larutan oksigen ni lah. Kemudian pada masa yang sama juga di Dewan Pembedahan yang lain, pesakit yang nak menerima jantung pun telah pun dibedah juga. Maksudnya standby lah, sedia. So bila ambil di jantung, ambil, keluarkan, cek jenis darah apa semua sesuai lah. Uji kadis darah apa semua selesai, sesuai, masuk ke dalam penerima jantung. So cepat, tapi menunjukkan sebenarnya dia ni nak membuktikan lah bahawa otak jantung ni, kalau dia tak bersama dengan otak pun, tak bersama dengan saraf tunjang pun, dia masih boleh berdegup. Cuma tak boleh dalam jangka masa yang lama lah. Dia masih akan dia lama-lama pun dia still tidak berfungsi lah. Okey. Cumanya bila dia duduk dalam larutan yang betul, dalam larutan yang ada oksigen dan nutrien ni, dia akan selamat lah, dia akan boleh mengepam. Okey. Mengecut dan mengendur. Okey. Jadi peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otak rangka. Okey, ni ada video cikgu bagi tu . Ada video cikgu bagi tu, boleh tengok. Okey, jadi darah ni sebenarnya pertama sekali dia akan masuk ke dalam atrium kanan ni daripada vena cava, dan daripada vena cava atrium kanan ni dia akan menghantar impuls dan seterusnya akan menyebabkan atrium kanan ni mengecut dan darah seterusnya akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui injap ni lah. Okey, injap bicuspid. Kemudian injap ni pula injap try. Ni 3, 1, 2, 3. Okay. Injap tricuspid ni akan pastikan darah tak overflow, darah tak backflow, tak patah balik ke belakang. So daripada ventrikel kanan, darah akan dipump ke paru-paru. Okey, darah akan dipump ke paru-paru. Kenapa nak pump ke paru-paru? Supaya darah tadi ni dapat hantar karbon dioksida dan pada masa yang sama dia boleh ambil oksigen. Okey, jadi macam mana ventrikel ni dapat arahan untuk pump? Dia adalah kerana dia telah menerima rangsangan impuls tadi tu. Siapa yang terima? Inilah jentian Purkinje ni. Jentian Purkinje ni kemudian dia akan dia akan menyebabkan ventrikel mengecut dan darah akhirnya masuk ke dalam paru-paru. Ada 2 cabang, sama ada paru-paru kanan atau paru-paru kiri lah. Tak kisah mana-mana pun, sebab yang sama je. Yang penting di paru-paru tu dia lepaskan karbon dioksida dan selepas tu dia boleh ambil oksigen. Okay, daripada situ, daripada paru-paru tu dia akan masuk balik melalui atrium kiri dalam keadaan dia sudah pun berisi oksigen. Karbon dioksida yang tadi yang dia masuk daripada vena cava tadi tu telah dihantar ke paru-paru untuk paru-paru lepaskan melalui proses hembus nafas, dan dia telah pun ambil oksigen yang sebelum ni paru-paru dah bawa masuk sebab tarik nafas. Jadi dia masuk ke atrium kiri,
Kemudian dia akan masuk ke ventricle kiri melalui pintu injak bicuspid. Okey, dari sini ventricle pun akan tolak, akan mengepam dengan daya yang lebih kuat, okey, ke aorta. Okey, dari aorta darah akan dipam dengan laju yang sangat tinggi untuk pastikan dia ni akan sampai ke seluruh tubuh badan badan orang tu lah. Okay, jadi Gentle Purkinje ni, Bekasi semua ni, ini adalah saraf-saraf yang terlibat. Sekejap. Saraf-saraf yang terlibat dalam menghantar impuls ke jantung, ke ventricle, ke atrium, semua tu lah. Okey. Aduh. Sekejap. Okey. Okey. Nodus atrioventricle dengan nodus sinoatrial ni pula, dia ni nodus sinoatrial ni dia yang start lah. Dia yang akan menjana. Dia yang akan start impuls elektrik tu. Okay, dia yang start impuls elektrik tu dan dia yang akan menyebabkan saraf ni diterima oleh nodus atrioventricle ni. Saraf pula, impuls diterima dari nodus atrioventricle ni dan seterusnya akan dipas melalui ke Bekahis dan Gentle Purkinje. Okey, dan awak tengok ni ada satu maklumat tepi ni, perentak jantung Medtronic Micra. Okey, ni adalah satu perentak jantung buatan terkecil, jantung buatan, dia saiz paling kecil lah. Okey, jadi doktor akan bedah, dia akan masukkan dia ke dalam jantung. Bukan, tidak menyebabkan pembedahan. Yang menyebabkan pembedahan tu adalah perentak jantung. Okey. Perentak jantung yang besar tu yang macam magnet tu. Okey. Jadi perentak jantung ni akan menghantar cas elektrik kecil, okey, cas elektrik kecil saja untuk merangsang denyutan jantung. Jadi beginilah saiznya. Okey, ini kira adalah inovasi dalam bidang jantung. Kalau sebelum ni kan kita pakai perentak jantung yang macam lebih kurang besar tapak tangan budak tu kita letak dan dia akan menyebabkan jantung ni berdenyut lah. Tapi sekarang dah ada inovasi yang lebih canggih dengan saiz yang lebih kecil. Apa dia? Tu dalam bekas Lego tu. Okey, kemudian kita tengok pengepaman jantung. Okey, nanti kan sambil-sambil ni awak boleh refer pada video yang cikgu dah send tu tengok macam mana perjalanan, macam mana dia beranimasi, macam mana impuls ni digerakkan, impuls elektrik bergerak di bahagian jantung. Tu dia. Okey, pengurusan jantung dimulakan dan dikoordinasi, maksudnya dikawal oleh perentak jantung. Okey, perentak jantung adalah satu kumpulan sel otot jantung yang khusus dan dia akan memulakan kadar pengejutan jantung dan terletak di dinding atrium kanan. Okey, kenapa di dinding atrium kanan? Adalah kerana semua darah yang terdapat oksigen dia akan masuk melalui vena cava ke situ dulu. Okey, dia akan masuk ke atrium kanan terlebih dahulu. Daripada vena cava dia akan masuk ke dalam atrium kanan terlebih dahulu. Kemudian apa istimewanya perentak jantung ni adalah dia ni boleh menjana impuls elektrik yang cepat dan dia melalui dinding boleh merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium menyebabkan atrium mengecut secara berimak. Okey. Maksud mengecut secara berimak ni atrium ventricle dia selang-seli. Okey, maksudnya dia pada kadar yang samalah. Bukan atrium tu lama betul ventricle. Lepas tu lama pula baru atrium. Tak.
itu bukan beritma lah. Itu beritma lambat kan. Tapi untuk jantung tak. Dia jadi vertical, atrium, ventricle, atrium, ventricle. Okay. Dia ada sekata lah. Okay. Jadi kemudian peletak jantung yang utama kita panggil sebagai nodus sinoatrium. Okay, macam ni nak ingat nama ni, ingatlah atrium. Okay, nodus sinoatrium itu ataupun kita panggil sebagai nodus sinoatrium. Okay. Kemudian kita tengok rajah 10.14 ni. Okay, daripada nodus sinoatrium ni, okay, impuls elektrik akan merebak ke kedua-dua atrium, okay, dengan cepat menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Kemudian pengecutan atrium ni akan membantu pengempaman darah ke dalam ventrikel. Okay, bila dua ni mengecut, automatik tak ada pilihan, darah terpaksa masuk ke dalam ventrikel. Tak ada pilihan. Dia nak pergi mana, tak boleh pergi mana. Dia terpaksa masuk ke dalam ventrikel. Okay, bila dia masuk ke dalam ventrikel, okay, impuls elektrik akan sampai ke nodus atrioventricle pula. Okay, dia akan pergi ke gentian Purkinje ni dan bekas His ni. Okay, impuls elektrik merebak melalui bekas His dan gentian Purkinje sehinggalah ke apex jantung. Apex jantung, apex ni hujung. Apex ni hujung, maksudnya sampai ke hujung jantung ni. So daripada sinoatrium, okay, dia akan hantar impuls ni dengan, dia akan merebak impuls ni dengan cepat, akan sampai kepada bekas His dan bekas gentian Purkinje ni. Jadi apa yang berlaku adalah darah daripada atrium akan bergerak masuk ke dalam ventricle. Maksudnya atrium ni akan kosong lah. Okay, darah semua masuk ke dalam ventricle. Darah-darah ni tak boleh pula patah balik ke atrium sebab ingat dia ada injap tadi. Ada injap yang menahan backflow ni. Yang menahan darah-darah ni jangan patah balik ke atrium. So bila dia dah masuk ke dalam ventricle, dia akan duduk dalam ventricle lah. Okay, kemudian impuls elektrik akan merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventricle. Akibatnya ventricle mengecut untuk mengempang darah keluar ke paru dan badan. Okey, selepas impuls sampai kepada gentian Purkinje dengan bekas His ni, okey, ventricle ni pula yang akan mengecut. Bila dia mengecut, darah daripada kedua-dua ventricle ni akan keluar lah. Keluar ke mana? Okey, darah daripada ventricle kanan akan keluar pergi ke paru-paru. Okey, akan keluar ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Darah yang daripada ventricle kiri pula terpaksa keluar pergi ke mana? Pergi ke badan melalui aorta. Serentak ke berlaku? Serentak. Serentak berlaku. Bila dia mengecut, dua-dua ventricle akan mengecut. Bila atrium mengecut, dua-dua atrium akan mengecut. Bila ventricle mengecut, dua-dua ventricle akan mengecut. Cumanya darah daripada ventricle kanan akan pergi ke paru-paru, darah daripada ventricle kiri akan pergi ke badan. Melalui salur darah yang berbeza lah. Ventricle kiri keluarkan darah melalui aorta. Ventricle kanan keluarkan darah melalui arteri pulmonari. Okay. Jadi ada perbezaan ketebalan dinding jantung. Okey, dinding ventricle jantung kiri, ventricle kiri jantung dia lebih tebal kan? Sebab dia akan mengepam darah pada kelajuan yang lebih tinggi berbanding berbanding ventricle kanan. Jadi bila dia tebal, dia boleh pam darah dengan lebih kuat ke aorta. Okay, daripada aorta tu darah memang dah berada pada kelajuan yang tinggi lah. Jadi darah pun bolehlah pas ke seluruh anggota badan, terutamanya ke otak lah. Okay, otak kan berada tinggi daripada jantung. Jadi nak pastikan darah sampai ke otak tu mestilah dalam keadaan laju dia tinggi. Jadi maksudnya dalam keadaan dia cepat laju lah. Jadi tekanan juga kena tinggi lah. So ventricle kiri dia buat kerja bahagian itu. Okay. Jadi untuk lebih faham kan, awak boleh refer cikgu punya video tu. Memang video tu
Cikgu rasa memang membantulah, helps a lot macam mana kita nak faham macam mana jantung ni boleh berdegup, arteri berdegup, macam mana ventricle ni berdegup. Okay, jadi semasa jantung ni mengepam ada bunyi loop-duk. Yang ni tak payah guna stetoskop pun boleh. Awak pergi je ke dada apa, awak nak test kan, awak pergilah dengar kat siapa-siapa punya dada, okey, awak boleh dengar bunyi loop-duk. Okey, jadi daripada mana datangnya bunyi loop-duk ni? Okey, bunyi loop-duk ni adalah bunyi tutup injap jantung. Okey, bunyi pertama loop adalah apabila injap bicuspid dan bicuspid dan tricuspid. Ni injap yang kat sini. Injap yang antara atrium ke ventricle. Itu adalah bunyi loop. Bunyi dup bila injap sabit. Tutup. Okey, semasa bunyi loop iaitu injap tricuspid dan bicuspid tutup ni, apa yang berlaku adalah darah dipam keluar melalui aorta dan arteri pulmonari. Okey, arteri pulmonari. Bunyi dup adalah semasa injap sabit ditutup dan darah akan dipam keluar daripada arteri masuk ke ventricle. Okey, itulah bunyi loop-duk. Okey. Jadi bunyi loop-duk ni dihasilkan daripada kuatnya ataupun bunyi injap-injap ni ditutup lah. Loop adalah bunyi tricuspid dan bicuspid dan dup adalah bunyi injap sabit. Okey. Dan pengepaman jantung ni dia ni selain fungsi jantung untuk mengepam darah, untuk edarkan, untuk alihkan darah, ada juga dia juga dibantu oleh beberapa aktiviti lah. Okey. Darah yang masuk ke aorta adalah pada keadaan ataupun pada tekanan yang tinggi. Maksudnya dia sampailah ke kaki, ke otak semua tu. Okey. Darah yang nak naik masuk balik ke dalam jantung, maksudnya nak lawan graviti, tarikan graviti ke bawah ni. Okey, ni mana ayatnya? Okey, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung, okey, tidak cukup meneruskan pelayaran darah melalui vena. Darah yang keluar dari aorta memang pada tekanan tinggi. Maksudnya sampailah. Laju dia tinggi. Jadi dia sampai daripada jantung hantar darah ke otak pun sampai. Tapi selepas darah ni keluar telah bagi oksigen kepada sel-sel di kaki contohnya, dia kena patah balik masuk ke jantung sebab dia sekarang bila dia dah bagi oksigen kepada sel-sel ni, sekarang dia dah angkut karbon dioksida pula. Okay, bila dia dah angkut karbon dioksida, dia perlu balik ke jantung supaya dia nanti akan dipam pergi ke paru-paru semula. Okey. Untuk dia masuk balik ke dalam jantung melalui vena cava tu, pada masa ni tekanan dah tak tinggi lah. Jadi untuk dia patah balik ke jantung dalam keadaan biasa macam susah sangat nak berlaku. Jadi apa yang dibuat adalah pengaliran darah dalam vena ni dibantu oleh dua aktiviti, iaitu pertama pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venu dan vena, dan pengecutan otot rangka di sekeliling vena, iaitu pengecutan otot rangka menekan dan mencurut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik ke arah kaki. Okey, macam ni Sini Okay, bila darah nak patah balik ke atas pada kelajuan yang rendah agak sukar. Susah sebab dia nak melawan tarikan graviti ke bawah. Jadi pertama pengecutan otot licin terdapat pada dinding venu dan vena. Okey. Dinding venu dan vena ni dia sendiri dinding vena dan venu sendiri boleh mengecut. Okay, jadi bila dia mengecut kat bawah, darah akan terpaksa naik ke atas lah. Okey, kemudian pengecutan otot rangka. Okey, otot rangka ni, otot-otot kita ni juga mengecut bila kita buat pergerakan.
Okay, bila kita lakukan pergerakan, otot-otot kita akan mengecut dan mengecut dan mengembang, mengecut dan meregang. Okay, semasa otot kita mengecut secara tak langsung, dia juga akan memberi tekanan, dia akan mencurut vena. Okay, jadi injap yang ada di dalam saluran vena ni, awak dah belajar minggu lepas, dalam vena ni ada injap. Jadi bila darah dah naik ke atas, dia tak boleh patah balik ke bawah. Sebab ada injap tadi. Okay, bila dia dah naik ke atas, dia dah tak boleh balik patah ke, dia tak boleh patah balik ke bawah. Jadi darah ni terpaksa teruskan perjalanan dia sampailah dia ke jantung semula. Okay, uh, dengan dua aktiviti ni, iaitu aktiviti pengecutan otot licin ni pada vena dan ataupun dinding vena dan pengecutan otot rangka di sekeliling vena ni membantu darah mengalir dalam vena untuk kembali ke jantung. So untuk orang yang tidak untuk orang yang baring je kan, untuk orang yang baring je, untuk orang yang koma semua tu, okay, koma yang sakit kan, sakit baring je, otot dia tidak mengecut, tidak mencerut, tapi kena ingat saluran darah dia tidak melawan, tidak menentang tarikan daya graviti sebab dia baring. Bila dia baring, dia dia tak perlu bersusah payah lah untuk melawan tarikan daya graviti tu. Sebab dia baring. Tapi kalau kita berdiri, kalau kita berdiri dan keadaan kita sihat sekarang ni, tarikan graviti adalah ke bawah. Secara logiknya darah akan mudah mengalir ke bawah. So dia nak patah balik ke atas susah. Jadi siapa nak tolong? Inilah otot licin yang ada pada dinding salur darah vena tu sendiri dan salur vena sendiri, dan juga pengecutan otot rangka di sekeliling salur darah vena ni. So bila kita lakukan pergerakan secara tak langsung, selain kita dapat pergerakan, kita juga membantu sel-sel darah merah kembali ke jantung. Begitulah. Okey. Itulah yang kita nak bincangkan hari ni. Macam susah sikit nak faham, tapi cikgu dah send video dekat group tu, cuba tengok, dan sebab cikgu rasa macam senang sikit nak faham melalui video tu. Video-video tu lebih mudah lah, animasi dia lebih mudah, lebih senang nak faham. Awak boleh tengok video tu dan kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Tanya cikgu dalam grup lah supaya cikgu boleh terangkan semula pada semua. Okay ya? Cikgu nak stop recording sekejap.